صدري ويسر لي أمري يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مولانا قدوتنا أسوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita sambung balik ke pengajian kitab Sulam Mubtadi malam ini di muka surat 31 perenggan ketiga, baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, faslun, wajib atas orang yang kaya iaitu lebih daripada nafkah dirinya dan nafkah orang yang wajib atasnya nafkah orang jika didapat akan bapanya atau neneknya dan ibunya. Nafkah iaitu tiada memilih akan kepayahan jika dapat ia berusaha yang patut baginya sekalipun, wajiblah anak itu memberi nafkah. Yang atas kuasa iaitu kadar cukup sekaliannya, makanannya dan pakaiannya, dan wajib pula memberi nafkah atas anaknya yang gila lagi papa atau kanak-kanak. Lagi pula lemah bagi dapat mengusahakan kehidupan, maka wajiblah diberi nafkahnya, kadar cukup makan pakainya, dan lagi wajib pula ia beri makan sebagian akan sahaya, ini hamba dan binatang yang dimiliknya, makanan dan minumannya dan pakaiannya yang berpatutan dengan halnya, dan jangan diberatkan bekerja tiada kuasa ia, hamba atau binatang, atasnya atas kerja. Baik, malam ini dia nak sebut tentang nafkah. Jika ada seorang itu kaya dan orang yang wajib di bawah tanggungannya itu tidak dapat berusaha, seperti anak kepada bapa atau kepada nenek, maka wajiblah memberi nafkah. Maknanya kalau kita ada anak kita belum boleh lagi berusaha mencari harta, wajib ayah itu memberi nafkah. Nafkah itu maksudnya makan, pakai, minum dan tempat tinggal. Selain daripada anak, iaitulah adik-beradik, menurut satu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Baik, bilakah mulanya nafkah? Nafkah bermula dengan tamkin dalam perkahwinan. Ingat kalau kita bernikah, ijab kabul tidak mewajibkan nafkah. Aku terimalah nikahnya, jawab pengantin laki-laki, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu, belum wajib nafkah. Mana suami belum wajib. Ijab kabul hanya mewajibkan mas kahwin. Faham? Orang laki-laki ni bila dia berkahwin, dia ada dua benda wajib. Yang pertama mas kahwin, yang kedua nafkah. Wajib beri mas kahwin dengan sebab akad nikah. Faham lagi? Tetapi belum wajib nafkah. Maknanya dengan ijab kabul, dengan akad nikah, tidak wajib suami beri nafkah. Bilakah suami wajib beri nafkah? Iaitu apabila sudah duduk berdua. Faham lagi? Maknanya kalau hanya setakat ijab kabul akad nikah, belum lagi wajib beri nafkah.
Nampak? Kerana belum lagi duduk bersama. Apabila sudah duduk bersama, maka barulah wajib beri nafkah. Faham lagi? Jadi katakanlah hari ini hari Khamis, akad nikah petang tadi. Petang tadi nak lepas asar akad nikah. Aku nikahkan akan dikau wahija bin biru dengan kuning binti koko dengan mas kawinnya RM100 tunai. Kita pun jawablah, aku terimalah nikahnya dengan mas kawin yang tersebut itu. Maka wajib bayar mas kawin. Banyak mana wajib bayar? Banyak yang disebut di dalam akad. Kalau sebut 100, wajib bayar 100. Kalau sebut 1 juta, wajib bayar 1 juta. Okey? Nafkah bila? Belum lagi wajib. Lepas akad nikah, orang puang duduk di Rusila pasal dia orang Rusila. Pengantin laki-laki balik Tamarang. Dah buat balik bini dah. Faham? Bila lah nak duduk bersama? Hari Jumaat depan. 7 hari lagi. Faham lagi? Maka tak wajib lagi beri nafkah. Faham tak? Nampak jadi bengong belakang muka. Nak tunjuk macam faham sikit muka ceria. Nak hari Jumaat faham. Minggu depan pun wagilah pengantin perempuan dari Rusila. Faham? Wagi ke rumah pengantin laki-laki di Marang. Faham? Bila masuk je ikut pintu, wajib nafkah. Faham? Jadi kalau minggu ni tak wajib lagi nafkah. Maknanya tadi akad nikah bayar dah mas kahwin 100, makan minum malam ni isteri kita tu hak duduk usila ni ayah dia wajib tanggung. Esok beli pakaian ayah dia wajib bayar. Suami kita ni hak duduk marang tak wajib bayar lagi. Kerana apa? Belum duduk bersama. Faham tak? Minggu depan hari Jumaat pun bubuh pengantin perempuan dalam kereta nak atas Marang. Pasal nyambut natu. Faham lagi? Siapa kat pintu kereta rebah pengantin puang. Gelecoh tumit tinggi bermok patah tumit berbak rebah. Wagi klinik obat habis 400. Ayah pengantin perempuan wajib bayar. Suami yang duduk Marang tak wajib bayar. Nak bayar juga terpulang. Hukum fiqh tak wajib bayar. Kerana apa? Belum duduk berdua. Faham lagi? Faham tak apa tu? Bila faham kan bukan orang lain pula. Tak? Kita nak ajar orang lain ni tak syarat nama ustaz. Tak syarat pakai piah pakai serban. Tak syarat janggut panjang nak ajar orang. Syarat tahu benda hak sungguh. Walaupun pakai topi sudu boleh ajar orang. Nampak lagi? Balik klinik masuk semula dalam kereta pengantin, wagilah rumah pengantin laki-laki di Marang. Turun kereta gigit kulit pisang. Berdebak rebah pula kali lagi pengantin perempuan. Wagi klinik Marang habis 400 setengah pula, ayah dia wajib bayar. Suami duduk dalam rumah tak wajib bayar. Kenapa? Belum tamkin, ulama kata. Tamkin ni diserahkan pengantin perempuan masuk dalam rumah pengantin laki-laki. Balik klinik barulah masuk dalam rumah pengantin laki-laki. Tak? Bila masuk ke pintu gigit pula segi kulit pisang, berebak rebah pula. Pecah dahi, bagi 1,500 beki dahi. Faham lagi? Suami wajib bayar. Faham lagi contoh bukan nak khabar kau nakal tu, nak khabar nak suruh faham. Bila masa tak wajib, bila masa wajib nafkah. Okey. Anak pula. Anak masa mana? Bila lahir. Bila lahir. Kerana belum lahir tak wajib. Kita cocok obat masuk dalam perut mak tak wajib. Cocok nafkah bahan kok lepas hidung mak bahan sera tak wajib. Mak dia makan tu nafkah dia lah. Bila anak itu lahir, maka wajib atas ayah kepada anak nafkah. Ayah mana? Ayah kandung. Ayah ada tak hak tak wajib nafkah? Ada. Ayah angkat. Ayah akak tak wajib nafkah. Lagi tak wajib beri nafkah.
ayah mertua. Faham? Ayah mertua tak wajib beri nafkah. Lagi ayah tiri. Nampak? Anak tiri hamba tu tak wajib nafkah. Nak ayah mertua tak wajib nafkah. Ayah akak tak wajib nafkah. Ayah mana wajib beri nafkah pada anak? Ayah kandung. Maknanya dia lah asal bagi faraq, mana anak ini asal daripada dia. Kita ni kalau nak timbang dengan ayah, orang belah atas tu orang panggil asal. Kita ni dipanggil faraq. Kita nak kukur dengan anak kita, kita asal, anak faraq, cabang kita. Faham? Kita umbi asal. Lahir anak tanpa perhubungan nikah yang sah, wajib tak beri nafkah? Tidak wajib. Siapa wajib? Mak dia. Pergi tanya Nabi, berlaku hubungan luar nikah, beranak. Faham? Tak ada ayah. Nabi kata al-waladu lil firash. Anak itu belah mak, tak ada kaitan dengan ayah. Nikah dengan janda, ada anak. Faham? Jadilah anak janda tu anak tiri. Pak dia wajib nafkah. Kita tidak wajib nafkah kerana kita pak tiri. Okey? Masalah kita beri nafkah juga sunat, dapat pahala. Sampai besar mana anak kita wajib beri nafkah? Sampai anak itu dapat berusaha sendiri. Maknanya kalau anak itu sampai umur yang sudah boleh berdikari, maka sudah tidak wajib lagi seorang ayah memberi nafkah. Makna kalau anak dia tak boleh berdikari, wajib ayah tadi jaga nafkah dia sampai mati. Mati siapa? Salah seorang. Sebab tu dia kata sini, dan memberi nafkah atas anaknya yang gila. Nampak? Anak dia gila, ayah wajib beri nafkah. Sampai mana? Sampai mati. Mati siapa? Mati anak yang gila atau mati ayah. Faham tak? Baik, anak hak dak gila ni, hak ramai-ramai ni. Siapa umur berapa? Tidak ada umur. Ulama tak tahdidkan dengan umur, tapi tengok keadaan tubuh badan dia, boleh kerja cari duit tak lagi? Tak boleh lagi, baru 16 tak reti benda lagi. Wajib ayah beri makan lagi. Masuk umur 20, adat kata 20 ni tubuh sehat, segar mega, boleh dah kerja, nak cari duit. Faham tak lagi? Maka gugurlah kewajipan ayah memberi nafkah. Faham? Tapi kita tengok ramai lagi ayah, walaupun anak dia tu dah umur 24, 25, 30 pun tak bekerja tak, masih lagi ayah memberi nafkah. Tu perbuatan tu sunat. Tapi nak tahu hak yang wajib, anak itu masuk umur 18, 19, 20, dipanggil umur yang sudah boleh berdikari, maka ayah tak wajib dah beri nafkah. Baik, apakah nafkah? Nafkah ada dua. Satu nafkah asliyatun, satu lagi nafkah furu'iyatun. Nampak? Nafkah zaidatun pun dipanggil juga. Nafkah asli ada tiga. Yang pertama makan minum, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal. Nampak? Makan minum banyak mana kita beri makan ke bini kita atau anak kita. Adat-adat manusia yang duduk pada negeri itu. Kebanyakan ulama fiqh sebut 2 kali sehari. Okey, kita bini kita wajib beri makan ke bini kita 2 kali sehari. Maksud makan di situ ialah makanan ruji setempat atau makanan yang dimakan oleh bangsa bini kita. Kita kahwin dengan orang Terengganu, orang Terengganu dia makan dia. Makan nasi ke makan McD? Makan nasi, maka wajib we makan nasi 2 kali sehari. Wajib ada kuah, wajib ada lauk. Faham lagi? Nasi saja tak boleh. Itu nafkah. 2 kali sehari tu macam mana? Boleh pagi sekali, tengah hari sekali,
boleh pagi sekali, petang sekali, boleh tengah hari sekali, petang sekali, boleh tengah hari sekali, malam sekali, atau nak bahang pagi 2 kali sekaligus pun boleh, asal 2 kali sehari. Faham lagi? Baik. Wajibkah suami memasak? Tidak wajib. Yang wajib kebolehan makan 2 kali sehari oleh isteri. Sama ada suami yang memasak beri makan kepada isteri, atau suami pergi kedai beli buku beri kepada isteri, atau suami dak pergi kedai dia ambil tangan, dia ambil cermin, dia toreh-toreh gitu, siapa makanan. Memang magic kan. Dia ambil cermin, dia toreh gitu ke. Siapa makanan. Food Panda. Mang. Dulu tahun 90-an dak boleh kita bayang tau. Lapar perut toreh. Nah, tak boleh nak kita fikir. Ni nak lapar perut ambil telefon toreh. Betul tak? Nak. Dia ada peng-peng. Apa dah? Apa dah? Dah laksa. Nah. Buang merah mari atok. Nah. Betul tak? Benda yang kita tak fikir dulu ada sekarang. Tak ada kira, tak ada peduli. Asalkan isteri kamu makan 2 kali sehari, lepas kewajipan. Faham lagi? Atau kita beli bahan mentah, beli dapur, beli kuali, beli sodek, garpu, apa semua, dia masak sendiri pun dibolehkan juga. Bila kita berkahwin, pandai-pandailah kita berbincang suami isteri, lagu mana cara kita selesaikan nafkah dia. Okey. Kemudian pakaian. Pakaian ini pendapat yang paling sedikit 2 pasang setahun. Okey, 2 pasang setahun tu apa dia? Kalau bini kita lah, kain dalam, kain luar, baju dalam, baju luar 2 lapis. Tudung dalam, tudung luar, nak alas kaki, tokek dan kasut. 2 pasang setahun. Nampaknya ringan tak? Ringan saja. Kerana apa yang kita ada hari ini bukan 2 pasang setahun. Betul tak? Raya saja 8 pasang tu. Siapa tak tengok bini kita kalau raya? Nak bulan Rejab tu siap dah 8 pasang. Nak, tok lelaki malam raya baru nak pergi beli luar. Nak, malam raya pas pergi bayar zakat, pas main berdeh buluh, bini kata tak beli lagi seluar. Baru nak pergi. Gigi tutup oh. Pukul 12 sampai pada tutup. Tak ada luar raya lelaki. Bini 8 pasang. Betul tak? Biasa ke puang. Jadi esok tu lelaki bakal luar 3 tahun lepas. Nak ngacing je ada, zik tak ada. Tubik luar latu-latu. Baik. 2 pasang setahun. Okey. Yang menutup aurat. Kalau tak tutup aurat, tidak sah, berdosa suami. Lepas tu jaga baik. Orang perempuan, kalau kita jadi bini kita, kalau anak orang, pok dia tanggung. Anak orang tak jadi bini kita lagi. Baru tunang. Kita tunang lah. Tapi pakai luar ketak. Kita ni tunang laki-laki dosa. Orang yang wajib nafkah dia berdosa. Tunang kita tak nikah lagi dengan kita. Siapa wajib nafkah dia? Ayah dia tak? Maka dia keluar pakai luar ketak pergi bandar KTCC, ayah dia tanggung dosa. Dah dia berdosa juga. Dah ayah dia pakai jubah kan? Bukan ayah dia makna dosa pakai luar ketak. Anak dia berdosa pakai luar ketak. Faham lagi? Ayah dia berdosa kerana membiarkan kemungkaran. Faham tak? Kerana apa? Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Kamu ayah, ada anak, kamu akan ditanya hal anakmu. Marah dari itu anakmu tu baik bandar pergi patah, pakai 2 punggung puing. Kita nak arah tapi dah nampak comel juga, nak arah lah. Maka ku anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kamu dan anak binimu jangan masuk neraka. Kita duduk marah ke Isra kita pakai anak macam Isra juga. Kenapa? Janganlah jadi gitu. Nak. Dan wajib pula ia beri makan akan sahaya dan binatang. Binatang wajib. Sahaya tak ada dah. Zaman Nabi itu ada hamba sahaya.
Nah, selang beberapa tahun habis dah hamba saya dalam Islam. Nah, hamba saya bukan daripada Islam, daripada tradisi Arab yang jahiliah. Dan bila datangnya Islam, didatangkan hukum-hukum kafarah dan sebagainya, bayar denda dan sebagainya dengan merdekakan hamba. Akhirnya hamba habis. Cara halus Islam selesaikan masalah perhambaan. Nampak? Jadi hamba tak ada dah. Jadi kita sekarang ni binatang. Bang, kita pergi kedai pasar tani Marang, tengok orang jual ayam kala. Nampak? Kata kenang pulak tengok biru ni macam deredah ayam. Beli 2 ekor. Bila beli 2 ekor, buat alik buah di rumah, wajib nafkah. Tadi duduk pasar Marang, tak wajib nafkah. Kerana apa? Kerana berpindah milik. Daripada milik tuang ayam jadi milik kita, maka wajib nafkah. Apa dia nafkah ayam? 3 juga. Makan, minum, tempat tinggal. Pakaian tak wajib beli jaket pergi pakai ke kambing. Faham? Kerana binatang tak pakai baju. Okey? Kita beli kambing buat balik rumah bela, beli lembu buat balik rumah bela, beli rusa buat balik rumah bela, beli itik, beli ayam, beli khubah buat balik rumah bela, beli kucing, beli anak balik rumah bela. Makan, minum, tempat tinggal. Makan apa? Makan yang sesuai dengan jenis binatang. Jangan beli kucing pergi makan meh kuda, tak boleh. Faham lagi? Mapuh kucing. Kena meh kucing. Beli biri pergi makan kepuk keping. Nampak dah? Biri dah makan kepuk. Makanan kata ulama, makanan yang dimakan oleh jenis binatang. Tempat tinggal mana? Kena buat rumah. Bukan buat rumah, kandang ataupun yang sesuai. Sama ada kita buat kandang atau sangkar atau tak buat benda, tapi kita letak tempat yang dia boleh berteduh. Dikira tempat tinggal dah. Faham lagi? Cuma ya binatang kalau kita bela tak wajib minum. Iaitu bela ikan. Okey? Kita pergi beli ikan mah 2 ekor Marang, bawa balik Rusila, wajib tak beri makan? Dalam dia, wajib tak beri makan? Tak wajib kita buang air luar, ikan tu bik minum kelak. Dah ya, dia minum air, dia duduk dah. Okey? Tak wajib beri air minum. Dan wajib ia beri nafkah isteri yang menyerah dirinya bagi suaminya jika ada suaminya itu kaya, tiap-tiap hari 2 cupak makanan yang wajib makan ahli negeri itu. Ni baru siapa? Kita orang awam kan? Daripada jenis yang memadai pada fitrah, pada zakat. Di sana. Dan diberi lauknya dan pakaian yang berlaku adat. Lauknya dan pakaiannya orang kaya pada negeri itu, maka hendaklah ada ikut adatnya. Adat mana? Adat perempuan itu mengikut negeri. Maknanya kita kahwin dengan seorang perempuan, wajib beri makan, ada lauk, jangan nasi kosong, ada airnya lah maksudnya, kemudian pakaian. Tetapi mengikut dalam kitab-kitab fiqh bukan tetap. Biasa disebut dengan 2 cupak. Cupak itu bukan cupak sekarang lah. Cupak Iraq, cupak Baghdad. Dia lebih sedikit daripada cupak kita. Kalau cupak kita besar gitu. Faham lagi? 2 cupak bini makan, jadi macam dinosaur. Bini 3 hari nikah. Mana 2 cupak Arab, maksudnya sedikit. Sepinggang setengah sekali makan. Sekarang petang, sepinggang setengah lebih kurang. Okey? Dalam kitab I'anatul Talibin lebih kurang setokor atau 2 tokor mengikut adat perempuan. Okey, makanan mengikut mana? Mengikut jenis perempuan. Faham? Kalau kita kahwin perempuan Melayu, orang Melayu makan nasi, wajib beri makan nasi. Tapi kalau kita kahwin perempuan Rusia, bini Rusia, jenis makan gandum. Duduk di pergunungan Tajikistan, tak makan nasi. Tak boleh, kena beri makanan dia. Kita kahwin dengan anak orang kaya yang dari kecil sampai ke besar
dia pakai khodam, kita kena siap khodam. Kita kahwin dengan anak raja, puteri raja. Contohlah. Puteri raja, kan puteri UMNO, puteri raja. Puteri raja ni dia pakai orang gaji belaka. Kita kena siap orang gaji. Siapa suruh nikah dengan anak raja? Nak. Jadi nak senang nikah dengan orang kampung orang senang. Nak. Tapi orang kampung rohok kok lah ni. Nikah dengan orang ulu kau. Nak bini tapi nak iPhone 15. Nah. Gebah tu lelaki. Dan jika suaminya itu orang papa, orang miskin, maka diberi tiap-tiap hari satu mat, satu cupok seperti yang dahulu, dan diberi lauknya dan pakaiannya yang berlaku pada orang-orang papa. Jadi kalau suami itu miskin, ikut keadaan miskin suami. Dan jika pertengahan, orang sederhana, orang makan gaji, orang jual satu cupok setengah, dan wajib beri lauknya, jangan nasi saja, dan pakaiannya yang antara dua orang kaya dan orang papa yang berlaku adat yang seumpama pada negeri itu. Jadi ikut mana keadaan orang-orang lain lah. Sama macam zakat, sama macam apa benda ni, mas kahwin. Dipanggil mas kahwin misil, sama juga. Cuma dia pergi minta anak dara orang. Tanya ayah dia dah berapa ni mas kahwin ni. Ayah dia tak khabar lah. Nikah dulu, faham? Bila akad nikah tak sebut mas kahwin. Aku nikahkan akan nikah hai Fulan bin Fulan dengan si Fulanah binti Fulan, tak sebut mas kahwin. Dia jawab, aku terimalah nikahnya, sah. Faham? Ingat sebut mas kahwin dalam akad nikah bukan wajib. Hukumnya sunat. Tidak sebut makruh tapi sah nikah. Ingat kalau ada berlaku akad nikah tak sebut mas kahwin, makruh. Okey? Tapi sah nikah. Contoh tak sebut, aku nikahkan akan dikau wahai si Fulan bin si Fulan dengan si Fulanah binti si Fulan. Tak sebut mas kahwin. Hukumnya sah nikah. Tapi sunat sebut mas kahwin. Dengan mas kahwinnya RM100 tunai. Jadi kalau terjadilah akad nikah tak sebut mas kahwin, okey, nanti lepas pada akad nikah hendaklah dibayar mas kahwin kepada pihak perempuan. Tadi tak sebut lelaki pun ambil piti RM100, bayar pada pihak perempuan. Atau ambil RM50, bayar pada pihak perempuan. Walaupun tak sebut, hukumnya sah. Faham? Tetapi bila hak lelaki, pengantin lelaki nak bayar RM50, pengantin perempuan kata, mana boleh 50, sikit enggak. Jadi perbalahan. Faham tak lagi? Kalau dia kata dah, kalau kita dah berapa? 200. Hak lelaki pun bayar 200. Selesai. Tak sebut dalam akad berapa. Lepas akad nikah baru hak lelaki bayar 50. Hak puan kata, atas ayah puan kata sikit 50, tak padang. Faham? Dah berapa? 200. Lelaki pun ambil piti bayar 200. Selesai. Tetapi kena ingat, jika hak lelaki tidak bersetuju bila diminta 200. Faham? Tak sebut akad nak wi 50. Ayah hak puan kata dah sikit sangat. Dah berapa? 200. 200 mahal apa? Dah berapa? Sebut berapa? Damu berapa? Awak sebut berapa? Tak selesai. Main lelah, main tunggu lagu tu. Tidak jadi keputusan. Maka ulama fiqh sudah jawab, jika tidak berkeputusan dan mas kahwin tidak disebut dalam akad, hendaklah mengikut harga mas kahwin perempuan yang dalam kampung tu yang setara dengan anak dara ni. Faham? Faham tak lagi? Orang mana? Orang bersila. Baik. Orang bersila lain hak sama dengan puan ni berapa? Sama ke mana? Umur lebih kurang dia belasang tahun, 19 tahun. Sama-sama dak pas SPM 8E belaka. Berapa? Orang lain orang 10,000. Dia panggil mas kahwin ni kalau 10,000, 10,000 belaka. Mas kahwinnya 100, 100 belaka. Dia panggil mahar misil. Faham? Mas kahwin yang seumpama. Bila tidak berkeputusan. Begitulah dengan masalah kewajipan bab memberi nafkah.
Maka jika berkendak isteri itu akan khodam, jika adalah adatnya pada rumah ibu bapaknya, maka wajib diberi seorang khodam. Pada sahayanya atau disewa atau diberi makan akan dia atau lainnya. Maka jika tiada memberi nafkah, maka jika ia musir atasnya, sabar atasnya, maka memakan ia daripada harta dirinya, maka adalah jadi utang atas suaminya. Maka jika tiada sabar isterinya, maka harus dipasah akan nikahnya dengan syarat dinanti dan ditangguhkan atas perempuan 3 hari. Maka jika tiada dibawanya, maka dipanjangkan dia oleh hakim pada pagi hari yang keempatnya lepas 3 hari. Demikian lagi lah jika papa daripada isteri kahwinnya, harus ia pasah nikah jika belum lagi dukhul, belum jima', sama ada sudah perempuan itu ketahui akan papa suaminya dahulu daripada kahwinnya atau tiada. Apa benda dia nak khabar? Dia kata jikalaulah pengantin perempuan jenis pakai khodam, dia duduk dengan bapak dia, dia ada orang gaji. Faham lagi? Macam kita khabar tadi ya. Maka bila kita berkahwin dengan dia, isteri kata nak orang gaji seorang, wajib kena cari seorang. Sama ada duduk di rumah kita atau berulang balik, atau kita upah orang mari buat kerja. Faham? Dia lagu tu. Tu bagi nafkah. Kemudian jika suami dia tidak mampu memberi nafkah, hendaklah suami isteri itu menggunakan hartanya. Faham lagi? Tengok di khabar tadi. Ulang balik baca. Jika tiada memberi nafkah, maka jika ia isteri sabar atasnya atas menanggung, maka memakan ia isteri daripada harta dirinya isteri, maka adalah jadi utang atas suaminya. Suami tak ada piti, nega tak laku. Faham lagi? Kena boykot kita. Faham? Jadi tak laku. Tak ada piti nak pergi makan ke bini. Faham? Maka tengok, kalau bini itu boleh bersabar, maka dia makanlah duit dia sendiri dulu. Contoh, sehari RM50. Contoh. Okey? Suami tak mampu beri sebulan kerana suami tak ada duit. Maka kalau sebulan RM1,500 ke apa? RM50 sehari. Sebulan RM1,500. Faham lagi? Maka isteri tadi kalau dia sabar, dia boleh guna duit dia RM1,500 sebulan untuk makan minum dia. Faham lagi? Kemudian RM1,500 tu nak kira ke mana? Jadi dikira suami berhutang. Faham? Sebulan RM1,500. Sebulan, 2 bulan RM3,000. Contoh, terjadilah 4 bulan suami tak beri nafkah kerana suami miskin. Faham? Jadi 4 bulan hutang berapa? RM6,000. Okey? Jadi RM6,000 itu suami wajib bayar bila suami ada kemampuan bayar. Tak bayar, berdosa. Tetapi jika isteri kata saya halalkan, tak wajib bayar. Lepas tu kena ngaji molek ni, pekoh ni, pekoh laki bini. Supaya tidak berdosa kita di akhirat sana. Maka jika tiada sabar isterinya, sini tak ada sabar, tak boleh nak. Macam mana tak boleh? Seorang suami tak mampu nak beri makan, maka harus dipasah akan nikahnya. Suami tak mampu dah nak cari nafkah, isteri pun tak boleh sabar, maka dia boleh minta pasah. Pasah ni makna batalkan akan nikahnya dengan syarat dinanti dan ditangguhkan atas perempuan ni 3 hari. Maka jika tiada dibawanya, maka dipasahkan dia nikah oleh hakim pada pagi-pagi hari yang keempat. Baik, ngadu kepada hakim, suami tak mampu beri nafkah. Hakim beri tempoh 3 hari. Hari keempat tak boleh beri nafkah juga, dan isteri bersetuju untuk dibatalkan perkahwinan, maka hakim akan batalkan perkahwinan. Faham lagi? Kerana seorang isteri berhak mendapat hak dia. Bila kita seorang suami tak mampu lagi memberi hak yang wajib atas kita kepada orang yang bawah tanggungan,
maka isteri tidak lagi berdosa minta batalkan perkahwinan. Yang Nabi kata tidak cium bau syurga ialah isteri minta cerai tanpa sebab. Faham? Ini ada sebab tak? Ada sebab. Dia menjadi isteri patutnya dapat hak, iaitu nafkah. Bila hak tidak diberi, dia ada alasan di segi syarak untuk memohon perceraian. Seorang perempuan tak boleh ceraikan diri sendiri, maka dilaporkan pada mahkamah berwakilkan qadi, iaitu hakim yang batalkan perkahwinan. Faham lagi? Demikian lagi jika papa daripada isi kahwin tak mampu nak beri mas kahwin, harus ia pasah nikah jika belum lagi dukul, sama ada sudah perempuan itu ketahui akan papa suaminya dulu daripada kahwin atau tiada. Ni banyak dah berlaku ni. Tengok pada akak ni, tengok pada sembang janganlah. Tiba-tiba mas kahwin tak bayar. Hari tu kena tangkap seorang. Di mana itu? Di photostat mas kahwin. Pitih tu di photostat. Faham lagi? Photostat color. Mana pitih palsu. Faham? Macam-macam hal lah. Dia orang tak ada duit, dia nak belagak ada duit, nak tunjuk orang banyak, jadi RM10,000 kononnya hantaran. Rupanya dia photostat, pitih tu dia buat, dia cetak diri. Faham? Bahang berigak dia boleh. Lepas tu kalau tak mampu tak usah belagak lah. Faham? Bukan bab kahwin sajalah, semua bab lah. Faham? Kita patut pakai telefon 500 ya, pergi beli iPhone 15 6,000, jual habis dengan pokok-pokoknya, beruk-beruk jual habis. Jangan main, jangan belagak lah. Tak payahlah pakai hak 6,000. Dan ni telefon 500 pun laju ngak dah. Betul tak? Kelas gaji dia layak pakai Honda. Nak pakai Mercedes. Faham tak? Lala dak lepas bayar sekolah anak. Jangan. Fikir molek. Begitulah dengan mas kahwin, dengan hantaran. Jangan kita nak belawang, nak tunjuk tinggi, tunjuk kaya dan sebagainya. Akhirnya anak tu baik 4 ekor dah, dah habis pergi bayar. Berhutang dengan bini. Maka dibatalkan akan perkahwinan. Paslon apabila bercerai seorang lelaki, wallahu a'lam. Dilancarkan pungutan derma bagi Masjid Rusida kita ini. Hendaklah kita gerak-gerakkan tabung yang ada, kanan ke kiri, kiri ke kanan, belakang ke depan, depan ke belakang, agar semua hadirin muslimin muslimat dapat memberikan sumbangan. Kita akan masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu, soal jawab agama. Kemudian dalam live kita akan letakkan di bawah kuliah itu skrin nombor akaun Bank Islam Masjid Rusila, nombor 13017010064695 atas nama jawatan kuasa Masjid Kampung Rusila. Bagi yang nak bayar bil elektrik, nombor akaun TNB 220740109002. Jadi orang Rusila hak duduk Kuala Lumpur, duduk Johor, duduk Sabah, duduk atas pelata minyak, duduk di Amerika, duduk di Palestin, duduk di Britain, Jerman, faham? Tak? Boleh beri sumbangan melalui online. Betul tak? Duk tak kata ambil telefon, buka Maybank to you, ketak, masuk nombor akaun, lacur $100, masuk dalam bank Masjid Rusila. Betul tak? Itu jadi nombor akaun bank ni dan nombor TNB kita tak akan buang dalam Facebook saya, dalam TikTok dan dalam YouTube. Okey, cari kuliah Masjid Rusila, di bawah tu akan ada nombor akaun untuk orang mudah memberi sumbangan derma. Buat gerak tabung-tabung tu. Baik, soalan yang pertama sambil-sambil kita beri sumbangan. Apakah hukum kalau ada orang buat hilang barang kita? Dia kena bayar harga asal atau harga market sekarang? Okey. Harga seekor ayam RM15. Okey? Masa dia beli RM15, sekarang RM16. Jadi dia buat hilang ayam kita, dia wajib bayar 15 ke 16? Dia wajib bayar dengan harta yang telah kita belanjakan. Faham lagi?
harta yang kita belanjakan. Jadi kita belanjakan RM16, maka kena bayar RM16. Okey? Jika dia bayar dengan ayam, adalah dengan harga yang dibayar, bukan harga yang kita minta. Contoh, kita minta ganti ayam, maka dia beli ayam, dapat kawan, kenal kawan dia kata RM11 dah lah, pasal member. Maka sudah memadai, nak tak wajib tambah RM4 lagi. Kerana bayar ayam lain dengan harga yang dibeli. Tapi kalau bayar harga yang kita beli. Soalan seterusnya, batal tak wuduk kita bila kita sentuh kulit dengan bayi yang bukan mahram? Yang batal wuduk ialah bersentuh kulit dengan perempuan yang sudah besar. Contoh umur 11 tahun, 10 tahun, itu baru batal. Adat kata kalau lelaki-lelaki melihat, boleh datang keseronokan pada tubuh badan dia. Jadi kalau budak tu kecek 7 tahun, 8 tahun, adat kata orang lelaki tengok, tidaklah sampai mengundang syahwat. Jadi dikira budak itu kecil, tidak batal wuduk. Ada tak orang tengok bayi naik syahwat? Tak ada. Mereka orang psikiatrik, sakit jiwa. Faham? Itu tidak dia ambil kira. Jadi kanak-kanak 7 tahun, 8 tahun rasanya belum lagi dikira sudah besar dilihat oleh lelaki-lelaki. Faham? Jadi tidak membatalkan. Tapi kalau sudah balik, batal. Walaupun kecil. Puan tu umur 35 dah, tapi kecil besar kucing. Hukumnya tetap batal. Soalan seterusnya, apakah hukum jual tanah kubur yang dijadikan tanah lot, tukar status kepada tanah lot? Apakah sah akad jual beli tersebut? Baik, dia tak ada arah nak jual tanah kubur. Faham lagi? Ni orang jual belaka lah ni. Korok orang jual lah ni. Habis benda orang jual. Pasal apa? Pasal nak cari piti. Barang dok turun kau naik semua. Kita ingat minyak turun, habis dengan minyak-minyaknya naik. Hukum jual tanah kubur bergantung kepada jenis tanah. Kalau tanah persendirian harus, kalau tanah wakaf haram. Faham lagi? Tanah kubur ada dua, satu tanah wakaf, satu tanah persendirian. Okey? Tak aja dengar pula tanah kubur persendirian. Malam ni dengar. Dengar baik-baik. Apabila berlaku kematian, kita wajib tanam dalam tanah. Haram gantung atas tiang api mayat. Bubur tengah rambut haram. Wajib tanam. Okey, itu sunnah kita. Okey? Bila tanam ada dua keadaan. Boleh tanam di tanah perkuburan yang diwakafkan, boleh tanam di tanah milik persendirian. Faham? Ataupun tanah yang tidak bertuan. Boleh. Okey, contoh tanah tidak bertuan ini di gunung. Faham? Kita panjat gunung, kawan kita mati bahan di beruang, kita tanam di atas gunung. Hukumnya harus. Okey, di segi fiqh, bukan undang-undang pemerintah. Okey? Jadi tinggalkan hak tu. Ambil dua yang biasa berlaku. Tanah kubur wakaf, tanah persendirian. Biasanya kalau rusila ni orang tanam orang mati, tanah kubur wakaf ke persendirian? Dia jawab, wakaf. Maka kalau tanah kubur wakaf seperti itu, haram jual beli, tidak sah. Siapa yang main kut belakang jual beli juga, dia menanggung dosa sampai hari kiamat. Okey? Kerana wakaf maknanya sudah putus hubungan dengan manusia, menjadi milik Allah sampai kiamat. Itu maknanya wakaf. Dia kata tak mau tanam pasal sayang ngak ke suami. Kita sayang ngak laki kita, tak mau tanam kubur sila dekat Telekong. Dia nak tanam di mana, mek? Nak tanam di rumah kita. Maksudnya nak tanam belakang rumah. Faham lagi? Dalam fiqh Islam harus. Dalam fiqh pemerintah, ulul amri kena taat ke? Kena minta permohonan. Faham? Kena mohon pada pemerintah, pada kerajaan nak tanam jenazah dalam tanah persendirian. Kalau dibenarkan oleh pihak pemerintah, boleh tanam. Faham lagi ya? Okey? Jelas itu. Dia kok nak sayang ngak ke laki, tak bubur jauh, nak bubur tepi rumah tu. Nak buka tikar nampak, buka tikar nampak. Betul tak? Orang tu memang sayang sungguh laki-laki. Siapa nak tanam di rumah? Tapi bila tu belum nikah laki baru. Bila nikah laki baru, mari buat zah cokeh. Tak bagi dia ni.
Alih-alih buat tauhid. Faham lagi? Nah, itulah orang puang. Orang lelaki dok gitu. Awal-awal tu tanam jauh dah. Nak. Pasal senang nak bini baru. Jadi kalau tanah persendirian, dia tanah kubur, boleh tak jual kalau ada mayat? Tak boleh. Faham? Tak boleh. Tanah bahagian yang belum ada mayat. Okey? Soalan seterusnya. Saya terlelap masa solat. Batalkah wuduk saya? Baik. Dia ni tengah semayang, tidur. Lelap tu tidurlah. Nah, tidur tu dia lama. Biasanya tidur ini 30 saat ke atas dia panggil tidur. 30 saat ke bawah dia panggil lelap. Terlelap itu bahasa Kuala Lumpur. Bahasa Terengganu khelak. Okey, KHELAT, khelak. Khelak ni gini tu khelak. Faham? Khelak. Tak ada khelak sejam setengah. Kita naik kereta siapa marang khelak. Bangun-bangun siapa mamang. Mamang. Faham? Tak masuk akal. Faham? Tu tidur namanya. Faham? Baik. Kalau hilang akal, batal wudu. Al-ainani wika usahi faman nama fal yatawadda. Mata yang tidak lena, tahu keluar angin atau tidak. Barang siapa yang sudah lena, wajib ambil wudu. Sama ada khelak atau nama terlelap, atau namanya tidur, namanya pitam, namanya pengsan, namanya koma, batal wudu. Bila? Kalau punggung tidak lekat di atas lantai. Tapi kalau punggung duduk atas lantai, seperti sahabat Nabi tunggu sembahyang Isya, lepas maghrib tertidur dalam masjid, bila diqamat bangun terus dan solat tak ambil wuduk kerana punggung mereka di atas lantai, maka ulama fiqh ambil dari kejadian itu, jika kita tidur punggung letak atas lantai, nak ketuk tak boleh, maka tidak batal wuduk dengan sebab tidur. Faham tak lagi? Jadi keadaanmu tidur dalam sembahyang, punggung lagu mana? Ada tak duduk sila sembahyang? Tak ada. Duduk yang boleh jadi tak boleh nak ketuk ialah duduk iftirash, iaitu punggung atas tapak kaki kiri. Betul tak? Kalau tayat akhir batal. Soalan seterusnya, bolehkah kita gelar orang dengan perkataan yang tidak baik? Tak boleh. Tak usah gelar. Natang pun tak boleh kalau kita kutuk. Faham? Ada orang dia kutuk ayam. Pasal ayam tu kokok bagi kuk. Faham? Dia kutuk ayam itu. Nabi kata la tasubbudik, jangan kamu kutuk ayam. Faham? Jangan. Bagaimana cara untuk mudah kita ingat apa yang kita hafal? Kita kena ulang. Yang paling mantap, kita tulis. Siapa yang hafal hadis kemudian dia tulis hadis itu, susah hilang. Faham? Yang paling kuat hafal dan tulis. Nampak? Kalau tak tulis pun kita hafal. Faham lagi? Jadi kalau kita belajar kemudian kita tak ulang-ulangkan dia, dia mudah hilang. Cara nak ikat ilmu itu ialah dengan ulang-ulangkan dia. Faham tak lagi? Sentiasa ulang. Duduk saja daraba darabu daraba tadarabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna darabtu darabna daraba darabu daraba tadarabna darabta darabtuma darabtun darabti darabtuma darabtuna darabtu darabna. Faham? Tak hilanglah. Tak sampai ke mati. Faham? Soalan seterusnya, apakah hukum kalau kita bernazar tapi bila dia dapat sesuatu yang dia ingin, dia tidak lakukan apa yang dia nazar? Berdosa. Dia bernazar kalau baik daripada sakit, dia nak sedekah kepada Masjid Rusila RM100. Faham lagi? Bila baik sakit, dia rasa malah pula nak tunaikan nazar. Berdosa tu. Kerana nazar itu berjanji dengan Allah. Aku wajibkan atas diri aku. Contoh. Atau aku bernazar. Bila bernazar, aku wajibkan diri aku juga. Faham? Jangan buat main.
Kalau kita tak mampu lain, kita bayar kafarah nazar. Kalau bersetubuh dengan isteri, kemudian orang azan, boleh tak kita pergi solat? Sah tak solat kita? Biarlah dia nak tanya. Dia melakukan persetubuhan, hubungan dengan isteri, kemudian orang bang, Allahu Akbar. Dia pun tak mandi junub, pergi ke semayang. Boleh tak? Kerana Allah sebut dalam Quran, wa in kuntum junuba fatahharu. Jika kamu berhadas janabah, wajib mandi. Maka mandi itu taharah yang menjadi syarat sah semayang. Semayang ini dia ada syarat dia. Tak ada syarat tidak sah. Apa makna syarat? Ma yatawaqqafu alaihi sihhatu syai' wa laisa juz'an minhu. Syarat artinya suatu perkara yang mesti kita lakukan untuk mengesahkan ibadat solat, dan dia bukan dalam diri solat. Maknanya kalau mengambil wuduk adalah syarat bagi orang yang berhadas kecil, maka mandi adalah syarat bagi orang yang berhadas besar. Siapa yang sengaja tidak mandi junub dan dia melakukan solat, dia berdosa. Pendapat jumhur ulama, dosa besar. Okey? Soalan seterusnya, kita pergi masjid surau sama, tapi jiran-jiran kita tak pergi. Adakah dia soal di akhirat nanti sebab kita tak ajak dia? Dia mengajak pada perkara yang wajib ini fardu kifayah dan fardu ain. Bila fardu kifayah, ramai orang yang tahu. Bila fardu ain, kita seorang saja yang tahu. Okey? Biar lepas. Soalan seterusnya, kalau masa kahwin guna duit yang haram, apakah hukumnya? Kahwin duit yang haram samalah seperti kita beli motosikal dengan duit yang haram. Yang pertama, kita berdosa kerana mendapatkan harta yang haram. Kerana talabul halal faridatun ala kulli muslim. Mencari harta yang halal itu wajib. Maka mencari harta yang haram, mafhum mukhalafahnya adalah berdosa. Yang kedua, kamu dahlah dapat harta yang haram, dosa. Kamu gunakan pula harta yang haram untuk diri kamu, dosa yang kedua. Nampak? Kemudian, adakah perkahwinan itu sah? Perkahwinan itu sah. Sama seperti orang yang curi baju, curi piyah, curi jubah, curi serban, pergi semayang. Semayangnya sah. Lepas tu dalam kitab-kitab fiqh tak ada sebut pun tak syarat sah semayang pakaian halal. Yang ada sebut dalam kitab tasawuf. Lepas tu kena mengaji fiqh, kena mengaji tasawuf. Fiqh saja tak boleh, tasawuf saja tak boleh. Dalam kitab fiqh, syarat sah semayang menghadap kiblat. Syarat sah semayang suci pakaian dari najis. Tapi kitab tasawuf, syarat diterima semayang, baju yang dibeli duitnya halal. Dan kalau duit haram, tidak diterima semayangnya sah. Faham? Bila tidak diterima, maka kata ulama, tidak akan ada pahala di atas timbangan pada hari ditimbang neraca nanti. Faham? Tak ada pahala. Nah, soalan seterusnya, bagaimana nak menghadapi orang yang suka berbohong? Jangan undi dia. Dah tu duk bohong sama, Allah nak suruh kita kenal. Selama ni kita duk ingat ke baik? Rupanya pembohong. Faham lagi? Ada hikmah ni, betul tak? Nah, orang duk nak sangat ambil. Inilah orangnya. Soalan seterusnya, kalau saya ditakdirkan tidak berkahwin atas dunia, kalau masuk syurga, saya ada anak tak dalam syurga nanti? Doakan saya dapat jodoh, Ustaz. Amin. Oh tu dia nak tu. Siapa tanya ni? Angkat tangan. Dengar baik-baik. Nabi SAW sebut dalam banyak kitab-kitab hadis. Sahih Ibn Hibban, dalam Baihaqi, dalam Daruqutni, dalam Dailami, tidak ada bujang dalam syurga. Dalam syurga tidak ada bujang.
Faham? Kerana bujang itu nakis, bujang itu kekurangan, bujang itu tidak sempurna. Orang yang bujang tak ada pasangan, orang itu kurang sempurna. Maka syurga benda yang perfection, benda yang sangat sempurna, tak ada sedikit cacat cela. Maka kerana itulah Nabi kata tidak ada bujang dalam syurga. Faham tak lagi? Bermakna orang yang mati dalam dunia tidak berkahwin akan berkahwin kalau masuk syurga. Dan orang yang kahwin dah ni akan kahwin semula. Isteri dia jadi muda umur 30, dia pun jadi muda umur 30, masuk syurga, jumpa semula, nikah semula. Tapi kalau bini dia masuk neraka, dia nikah bini lain. Berapa bini dalam syurga? Orang bujang ke orang ada bini? 2. Nampak? Ni orang puan marah. Marah di dalam dunia, dalam syurga tak marah tak. Nabi kata likulli minhum zaujatani isnatani. Bagi setiap seorang daripada ahli syurga yang laki-laki, isterinya 2 orang. Faham lagi? Jelas lagi? Likulli minhum zaujatani sintani. Bagi setiap orang ahli syurga itu, isterinya 2 orang. Lagu mana keadaan isterinya? Yura muku lahmiha min waraiha. Dapat dilihat sumsum tulang betihnya kalau dilihat dari arah belakang. Maksudnya sangatlah comel kejadian tubuh badan. Siapa diibaratkan dalam istiarah, siapa boleh nampak tulang kalau tengok keluar, maknanya comelnya. Bukan korok. Bukan, maksudnya siapa nampak tembus daging pada atas. Faham tak lagi? Maknanya comel. Nah, betih boleh tengok. Dan kalau pakai 70 lapis, nampak tubuh. 70 lapis pakai, nampak tubuh. Suami tengok kalau lain nampak, tak tengok tak nampak. Faham? Nampak badan. Look sinar. Transparent. 70 lah. Dah betih bini kita ada gitu. Balik tengok lagi. Khapu betih. Nampak? Tu pun bertetak dengan golok bergebu. Nah. Jadi orang yang bujang dalam dunia saja, di dalam syurga semua akan berkahwin. Sikit lagi. Adakah mak susuan meninggal, anak susuan boleh harta pusaka? Dengar baik-baik orang Rusida. Anak susuan ni ada yang sama dengan anak kandung, ada yang tidak sama. Apa yang sama? Yang pertama adalah mahram. Faham? Iaitu kita tak boleh kahwin dengan anak sendiri, gitu juga haram kahwin dengan anak susuan sampai kiamat. Faham? Tak boleh kahwin. Yang kedua sama, tidak membatalkan wuduk jika bersentuh kulit lain jantina. Kita ayah sentuh anak dara kita, puang, batal tak wuduk? Tidak batal. Sama juga dengan kita sentuh anak perempuan susuan kita. Faham lagi? Tak batal wuduk. Yang ketiga, auratnya adalah boleh membuka kepala, tak wajib tutup, sama dengan anak kandung kita. Faham lagi? Yang keempat, boleh berkhalwat dengan anak susuan, duduk berduaan, boleh gendong rezek wagi sekayu, tidak haram. Kerana hukum macam anak sendiri dah. Faham lagi? Yang kelima tidak sama. Anak betul dapat pesaka, anak susuan tak dapat pesaka. Ingat tak? Batu siapa yang ada bela anak susuan, hendaklah dia berwasiat agar dapat sedikit harta. Okey? Kita jumpa barang dalam meja kita, tak tahu siapa punya. Tapi barang itu ada lama dah dalam meja kita. Siapa yang jumpa barang orang jatuh, barang orang tinggal, tidak diambil, boleh ambil. Dengan syarat, jangan niat nak ambil kepada kita. Siapa yang niat nak ambil ke dia, haram. Sentuh haram. Jalan-jalan, tengok ratam mah atau rupu. Ratam mah. Tak boleh kaku. Mana? Dia niat nak ambil ke dia. Niat tu belum ditulis dosa. Dia pegang dosa dulu. Kenapa? Sudah berazam untuk merampas harta orang. Bila boleh dia pegang? Bila dia berniat
untuk kembalikan kepada pemilik. Kena ngaji situ. Jumpa pitih, jumpa beg duit, jumpa mah, niat nak cari ampunyanya. Barulah halal dia sentuh harta orang. Dia pun ambil bola kocek, halal. Kenapa? Dia sudah berniat nak kembalikan. Bila dia ambil, maka ada satu hadis sudah khabar, arifu haula, hendaklah dia iklankan penemuan itu 1 tahun. Kalau tak buat iklan, jangan ambil. Suruh orang yang lain yang bertanggungjawab ambil. Faham lagi? Dulu cara iklan lepas sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat dulu, orang dulu. Sekarang medsos, media sosial. Tulis dalam Facebook, tulis dalam TikTok, tulis dalam WhatsApp. Tak? Ada jumpa rantai emas. Siapa yang kehilangan boleh hubungi saya. Setelah setahun tidak diambil, baru boleh kita sedekah atau kita miliki. Faham? Tapi barang yang kecil, barang besar tak boleh ambil. Dia jumpa lori tiala, awak di rumah. Faham? Haram ambil. Kerana tidak termasuk luqtah, benda besar. Mesin kisah semi bukan barang luqtah. Benda kecil saja. Soalan seterusnya. Dia pinjam duit kita, dia tak mau bayar. Boleh tak kita curi duit dia? Nampak? Jenayah balas dengan jenayah. Tak? Dia skodeng bini kita, kita pergi skodeng bini dia pula. Dua-dua masuk neraka. Lagi tak boleh. Cuma kalau kita curi duit kita, tidak dipotong tangan, tak kena hudud. Okay. Dia hutang kita RM1,000, kita minta suruh bayar, tak bayar. Ramai ada orang lagu tu. Ingat siapa yang ada duit, kemudian sengaja tak mau bayar, dia akan berjumpa dengan Allah hari kiamat sebagai seorang penjenayah curi. Mana pencuri? Laki Allah yaumal qiyamati syariqa. Nabi kata orang yang berhutang tak bayar, dia akan berjumpa dengan Allah sebagai seorang perampok pencuri. Jadi wajib kita minta dan boleh menggunakan perundangan mahkamah. Boleh buat laporan dan sebagainya. Okey? Kita tak boleh curi balik, tak boleh. Tapi kalau dia pergi curi juga, contohnya dia pinjam cicing kita. Dia pinjam cicing kita nak buat nikah. Lepas nikah anak 3, tak mau balik. Kata-kata balik yang bawa aku kenang, tak mau ke mong. Dia tak ada, dia pergi Palestin, kita naik rumah dia. Kita pergi curi cicing kita. Faham? Pasal cicing tu mahal tu. RM50,000 tu. Faham? Kita pun curi cicing kita. Takak boleh. Bila takak boleh, tidak dikenakan hukum hudud. Sebab apa? Kerana mencuri yang kena potong tangan, gugur dengan sebab mencuri harta sendiri. Dah kena hukum tak? Kena hukum takzir. Hudud tak boleh. Syarat hudud ni mesti curi harta orang lain. Akhzu malil ghairi, ambil harta orang lain. Adapun curi harta dia sendiri, tidak potong tangan. Cuma takzir. Takzir itu seperti penjara atau sebatan. Atau takdib, dia ajar di kaunseling. Soalan seterusnya sikit lagi. Kita berhenti 10 minit lagi. Apakah hukum main saja-saja daun teruk? Apakah hukum menghina orang Israel? Setengah ulama fiqh mengharamkan kita main alat-alat berjudi walaupun tidak bertaruh. Dan sebahagian yang lain mengatakan selagi tidak bertaruh, tidak haram. Dalam kitab Nailul Awtar, Imam Syaukani menyebut siapa yang bermain dadu. Dadu ni alat judi lah, buah dadu. Tapi tidak bertaruh, pandangan jumhur ulama tidak haram. Tapi kalau bertaruh, ijma' ulama haram. Mana daun teruk ini main saja-saja atau wakaf. Ada fuqaha kata haram, ada yang mengatakan tidak haram. Yang mengatakan tidak haram alasannya kerana tidak berjudi. Yang mengatakan haram walaupun tidak bertaruh alasannya kerana alat itu dibuat untuk derhaka kepada Allah. Kan daun teruk tu dicetak untuk apa? Untuk bagi sejik. Untuk berjudi. Mana untuk derhaka kepada Allah. Jadi kita nak keluar pada khilaf, tak usah main daun teruk lah. Tak, kita banyak sangat daun teruk. Kalau kedai moci-moci lah kampung ada juga daun teruk.
Faham lagi? Padahal mokcik tu 4 kali haji dah. Jual lagi dah orang teruk. Nampak gua ni. Nah, kadang-kadang dimainkan untuk perjudian. Jadi berdosa saja mau haji. Apakah hukum kaki menghadap kiblat? Hukumnya tidak haram. Yang haram kaki menghadap Quran. Okey, mushaf Quran ada depan, kaki berunjutan Quran. Haram. Bahkan boleh kita hadapkan kepada kiblat kaki kita bagi orang yang sakit. Ayah kita sakit, tak boleh bangun dah semayang atas katil. Maka kita ambil katil, kita pusing kaki arah kiblat, kepala ayah kita lapik batal 2 tik. Supaya bila masuk waktu semayang senang nak solat. Allahu Akbar. Ini kiblat dah contoh. Faham tak lagi? Kaki arah kiblat tidak dilarang. Faham? Kita salah faham. Dia kata kaki kiblat haram. Salah. Kaki arah Quran tu haram. Soalan seterusnya, saya curi mainan kedai kat rumah saya. Sekarang saya menyesal. Wajib tak kena ganti? Wajib ganti. Tapi kalau kamu belum balik, tidak berdosa. Nabi kata rufi'an qalam an salasin anis sabiyyi hatta yablugha. 3 golongan tidak ditulis dosa walaupun mencuri. Yang pertama kanak-kanak, dia curi tidak ditulis dosa. Bila tulis dosa? Hatta yablugha, dia sudah balik curi pula berdosa. Tapi walaupun kanak-kanak mencuri tidak berdosa, barang yang dicuri wajib dikembalikan. Tak kembalikan berdosa setelah dia balik. Kita balik dah ni, kita tengok-tengok, banyak gak aku curi kedai buat mak hari tu jam kecek. Wajib kena pergi kedai buat mak, kena bayar balik. Dah bayar dah ingat anggaran lebih daripada yang sepatut. Rasa-rasa 100 riyal lebih dah, wajib bayar 100. Yang lebih kata ulama jadi sedekah. Faham? Dah kalau kita kabur ke pok mak, memang ia kapok pada kita. Pasal pok mak ni orang bakang, ayah henda. Misal macam tanduk khubar. Faham? Nak. Maka kata Imam Ghazali, kalau kita kabur jadi mati kita, tak payah kabur. Sampaikan duit itu dak kepada tangan orang yang berhak sudah memadai. Okey, soalan seterusnya. Apakah hukum mencuri makanan kawan dalam game? Dalam permainan tak ada masalah. Faham tak lagi? Lepas tu permainan itu benda yang bukan sebenar. Okey? Mana lebih afdal solat di masjid kampung diri atau masjid kampung lain? Tengok hak mana mudah bagi kamu. Lepas tu mudah nak pergi kerja sini pula, mana pergi, tak ada masalah. Yang dilarang kita tinggal kampung kita, siapa kampung kita tak boleh nak sembahyang Jumaat, berdosa. Faham tak lagi? Tapi kalau kita ada sampai tak boleh Jumaat, tak ada masalah. Orang Usila sembahyang Jumaat Marang, orang Marang sembahyang Jumaat di Kolibar, orang Kolibar sembahyang Jumaat ke Mamang, orang ke Mamang sembahyang Jumaat Usila, tak ada masalah. Semua cukup boleh sembahyang Jumaat. Faham? Yang dilarang kita tinggal masjid kampung, siapa masjid kampung tak cukup orang nak sembahyang Jumaat, haram tinggal. Soalan seterusnya, kita ada masa 6 minit 3 saat saja lagi. Anak beranak tak ambil peduli satu sama lain. Anak orang ni akhir zaman jadi penting diri. Faham? Jadi sebab itulah datang Nabi SAW bukan saja menyampaikan risalah wahyu, tapi juga menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan menyempurnakan akhlak manusia, akhlak yang terbaik. Maka hendaklah kita perbetulkan apa yang tidak betul, biasakan apa yang luar biasa. Faham tak lagi? Luar biasa sungguh. Anak beranak pada tegur siapa? Kita tegur dulu. Cara mudah nak tegur, kita pergi semayang duduk sebelah dia. Kalau nak pergi rumah malu sangat. Assalamualaikum, malu kau rasa tak? Tengok pok dara kita lama dah kita balas ni, mayang, kita duduk belah dia. Allahu Akbar. Dia mayang dah. Faham? Takkan nak lari pula. Takkan gitu. Faham? Kita duduk belah dia, Allahu Akbar. Kat gigi lepas mayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Dia tengok Allah tangan. Faham? Itu cara dia. Mengalah, kita dapat kesempurnaan pada hari orang lain, kekurangan di padang mahsyar. Soalan seterusnya.
Mana pendek. Kalau menguap di dalam semayang nak buat macam mana? Menguap, kalau kita menguap, hendaklah kita tutup mulut kita dengan tapak tangan. Jangan tapak kaki, tapak tangan. Nabi kata, man iza tasa'aba ahadukum falyadha' yadahu ala fihi fa inna syaitan yadkhulu au kama qala. Jika kamu menguap, faham tak lagi? Hendaklah kamu letakkan tangan seorang kamu itu pada mulutnya. Tok gitu. Kerana sesungguhnya syaitan yadkhulu, nak masuk. Syaitan nak masuk. Okey? Jadi tengah sembahyang Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Faham lagi? Tak payah baca bismillah semula. Melainkan menguap di tengah ayat, atau batuk di tengah ayat, atau bersin di tengah ayat, wajib ulang ayat. Tak ulang, tak sah Fatihah. Contoh, batuk di tengah ayat, ihdinas siratal mustaqim. Faham? Nampak tak? Dia belahak tengah tu. Mana ada ayat turun dari langit gitu, tak ada. Faham? Maka wajib semula ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau hujung ayat tak ada masalah. Ihdinas siratal mustaqim. Tak ada masalah. Okey? Kerana sudah habis ayat. Jaga. Soalan yang kedua sebelum akhir. Apakah hukum makan ketam nipah? Apakah hukum makan ketam nipah? Dalam mazhab Syafi'i diharamkan kita makan binatang yang hidup dua alam. Tentang ketam nipah, ada ketam nipah yang halal makan, ada ketam nipah yang haram makan. Kerana itulah kita akan tengok dua fatwa yang berbeza. Fatwa Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tuhfah dan fatwa Syekh Ahmad Fatani dalam kitab Fatawa Fataniyah. Rupanya sifat ketam nipah itu yang berlainan. Yang diharamkan oleh Syekh Ahmad Fatani ialah yang hidup dua alam, gagah dalam air, gagah di atas darat. Yang diharuskan oleh Syekh Ibn Hajar, rupanya ketam nipah jenis dia ialah jenis sekejap-sekejap saja naik atas darat, lamanya duduk di dalam air. Faham tak lagi? Batu fatwanya berbeza. Okey? Sama macam fatwa ASB, Amanah Saham Bumi Putera. Ada yang fatwa halal, ada yang fatwa haram. Rupanya fatwa halal ketika mereka berurusan dengan syarikat yang patuh syariah. Dan bila mereka berurusan dengan yang tak patuh syariah, difatwakan haram. Jadi dua hukum yang berbeza. Okey? Ni kalau siapa tanipah, siapa boleh jalan atas darat, naik pergi pasar malam, pergi pasar minggu, ramai-ramai tanipah, tu haram lah makan. Lepas tu kalau kita rasa ragu, ketan nipah ni hak duduk atas darat lama ke, hak duduk kejap je atas darat, rasa ragu. Kalau ragu, Nabi pesan dah, da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan ketam yang meragukan kamu ini, pergi pada ketam yang tak meragukan kamu. Hak warna merah, warna biru, ketam laut, tidak meragukan kamu, murah saja. Wis 100 balik 2 riyal. Dah. Apakah hukum meminta-minta? Soalan terakhir. Hukum meminta-minta, dia minta. Jawabnya meminta itu boleh. Minta apa? Minta pandangan. Mudah khabar minta benda. Minta jawapan, minta tolong, boleh kan? Minta dengan Allah boleh, minta dengan makhluk boleh. Cuma yang makhluk tak boleh tunai, haram minta dengan makhluk, wajib minta dengan Allah. Yang makhluk boleh tunai, boleh tolong, baru tidak haram kita minta tolong. Kan Nabi kata izasta'anta fasta'in billah. Bila kamu nak minta tolong dengan Allah. Apa maknanya? Maknanya kalau benda yang Allah saja boleh tolong, haram minta dengan makhluk. Contoh, minta panjangkan umur. Boleh tak makhluk panjangkan umur? Tak boleh. Haram minta dengan makhluk. Maka minta panjang umur dengan Allah. Allah ma tawil umri. Ya Allah, panjangkan umur aku. Betul. Tapi kalau yang makhluk boleh tolong, air banjir, budak-budak Rusila ada 4-5 orang duduk atas wakaf.
kereta kita mampu masuklah air. Budak-budak boleh tak tolong? Boleh ha? Kita pun, adik boleh tak tolong tolak kereta? Harus. Faham? Kenapa? Kerana makhluk boleh tolong dengan izin Allah belaka. Faham? Yang haram kita minta tolong makhluk, benda yang makhluk tak boleh tolong. Macam minta rezeki, minta jodoh, minta panjang umur. Itu tak boleh, wajib minta dengan Allah. Okey? Tapi kalau dalam soalan ini minta harta, minta sedekah, hukum lain pula. Apa hukum minta sedekah? Kalau minta sedekah, hukumnya harus ma'al karahah. Hukumnya harus, maksudnya tidak haram tapi makruh. Bila boleh? Ketika tidak ada sedikit pun harta. Contoh, dia sampai pada satu negeri, dia atas daripada Kuala Lumpur, sampai di Rusila, ni ropok dia orang. Faham lagi? Habisnya sambung dengan kereta, dengan beg duit, dengan kad bank, habis licin. Tak ada seorang pun kenal di Terengganu, di Rusila ni. Anak 3 orang, bini seorang, kelapa orang nak makan, dia pun minta sedekah. Lepas orang tok guru dia ayah cik ngajar hari Jumaat, dia minta sedekah. Kenapa? Kelapa orang. Hukumnya makruh. Faham lagi? Makruh. Dapatlah 100 riyal, boleh makan lagi? Boleh makan tak? Maka dia minta lagi, haram. Kenapa? Kerana sudah tidak ada keperluan lagi minta. Mula-mula dia minta makruh saja kerana kelaparan. Tak ada duit sikit, dapat dah 100, minta lagi, haram. Nah, yang lebih haram lagi, kaki tangan kerajaan, orang yang ada duit, orang yang ada kedai, orang yang ada pendapatan, masuk juga minta bagian sumbang, bagian peruntukan orang susah. Banyak berlaku dalam masyarakat kita. Betul tak? Dia orang senang, dia minta juga. Bantuan itu untuk orang susah, dia minta juga. Dia ada kabel, dia boleh main, dia kenal orang, dapat. Hukumnya makan api neraka. Ini yang Nabi kata, man sa'ala takassuran, barang siapa sudah ada harta, minta lagi harta dengan orang, fa innama yas'alu jamra jahannama yaumil qiyamah, dia sudah mendapat api neraka jahanam pada hari kiamat. Nah, betul, hati-hati dalam meminta. Nah, ada kabel ada apa, jangan main. Nak cari sendiri. Nah, sebaik-baik orang ialah makannya halal. Wallahu a'lam. Terima kasih pada yang sudah memberi sumbangan derma kepada Masjid Rusila. Mudah-mudahan Allah Ta'ala gandakan pahala yang berlipat ganda di akhirat sana. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.